الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang masa yang ada pada pagi ini untuk kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain, untuk kita membaca dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sandaran dan juga pengajaran di dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan oleh Allah pada suatu hari nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini saya nak kongsikan suatu hadis yang berkait dengan ibadah sedekah, yang mana kita tahu ibadah sedekah ini ataupun dipanggil infak ataupun belanja, wakaf dan apa sahaja yang sama maksud dengannya, adalah suatu benda yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Walaupun sedekah ini hukumnya adalah sunat,
Maknanya bila kita buat dapat ganjaran yang besar. Kalau kita tinggalkan, kita akan rugilah. Kita jangan sebut kalau tinggal tak ada apa-apa. Itu perkataan orang yang memang malas nak buat. Jadi ibadah sunat ni elok kita buat. Dan kalau tak buat, kita akan rugi. Jadi tentang kelebihan bersedekah ini terlalu banyak disebut dalam Quran. Termasuk dalam hadis Nabi SAW. Walaupun hukumnya adalah sunat secara asas, tetapi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dari sudut ganjaran pahalanya, kelebihannya adalah terlalu besar. Cuma pada pagi ini saya nak lebih memfokuskan untuk kita sama-sama melihat bilakah waktu yang paling terbaik untuk kita melakukan sedekah. Bilakah saat yang paling tepat, yang paling cantik, yang dianggap paling besar ganjarannya pada saat dan ketika kita melakukan sedekah itu. Dan perkara ini bukannya saya mereka benda itu pada pagi ini, tapi kita bacakan satu hadis yang saya yakin hadis itu mungkin kita biasa dengar, dibacakan oleh para asatizah kita. Dan saya nak ulang bacaan hadis itu pada pagi ini. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis yang boleh dijadikan hujah lah. Dia bukannya hadis dhaif ataupun hadis maudhu' dan sebagainya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Boleh rojok nombor hadis 2748. Itu dia punya nombor hadis dalam kitab Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari 2748. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajra? Qala an tasaddaqa wa anta sahihan shahihan tahshal faqr wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulani kaza wa li fulani kaza wa qad kana li fulan, atau kama qala Nabi fil hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Hurairah ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, adalah antara sahabat baginda yang sangat istimewa, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan yang agak luar biasa dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abu Hurairah ini dia antara sahabat Nabi yang agak lewat memeluk agama Islam. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah.
Masa zaman Mekah dia belum Islam. Nabi dah duduk Madinah selama 7 tahun. Dipanggil tahun yang ke-7 Hijrah. Barulah Abu Hurairah ini memeluk agama Islam. Dia masuk Islam tahun ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11. Maknanya apa? Abu Hurairah ni sempat bersama Nabi di zaman Islamnya hanya 4 tahun saja. Tahun ke-7 dia masuk Islam, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Jadi dia sempat bergaul dengan Nabi semasa dia Islam 4 tahun saja. Lepas tu Nabi wafat, Abu Hurairah pun meneruskan hidupnya sebagai seorang Muslim. Tetapi cuba ibu-ibu, tuan-tuan bayangkan, walaupun hanya 4 tahun sahaja, dia duduk talaki, belajar, dengar hadis Nabi setiap hari. Dan Abu Hurairah ni sahabat Nabi antara yang miskin. Kalau kita tengok di Masjid Nabawi, sebab Abu Hurairah ni dia digelar dengan geng Ahli Sufah. Geng-geng Ahli Sufah ni maknanya, Ahli Sufah ni maknanya sahabat Nabi yang susah, yang terlalu miskin, yang mereka ni tidak ada pekerjaan. Kerja mereka duduk atas sebuah pangkin. Jumlah mereka lebih kurang 70 orang. Dan hari-hari mereka belajar dengan Nabi di masjid, dengar kuliah Nabi, hafal hadis Nabi. Dan juga mereka diberi makan oleh sahabat Nabi yang lain yang kaya raya. Sebab itu kalau orang perempuan saya tak pastilah, tapi kalau orang lelaki masuk Raudah, kita masuk Raudah sekarang ni kan ada laluan khas kan, beratur, tengok apps apa semua. Dan ada berita baru yang kita dapat, Saudi keluarkan satu arahan, kita hanya boleh masuk Raudah sekali saja dalam setahun. Jadi dia sukati dia lah buat undang-undang tu, tuan-tuan. Macam saya 2 bulan lepas pergi umrah, saya masuk Raudah pakai apps nusuk tu lah. Katalah bulan depan, bulan 1 saya pergi lagi, saya tak boleh masuk dah lah. Dia boleh masuk balik selepas setahun. Dan setahun tu saya rasa dikira pada bulan Islam lah, bukan bulan Januari apa semua tu. Dikira bulan Islam. Tapi naya lah kalau mutawif. Macam kami mutawif tak, selalu pergi. Lepas ni jamaah masuk sendiri. Jadi tak tahu pangkin ke mana, apa ke mana, tiang tu apa, tiang ni apa, tak tahu. Tak, pasal mutawif tak ada. Mutawif masuk setahun sekali je. Itu antara yang terbaru yang kerajaan Saudi bawa keluar baru ni. Jadi tuan-tuan, saya nak ceritanya tadi, bila kalau orang lelaki tu masuk je Raudah tu, pintu utama tu, kita tengok belah kiri ada satu pangkin 4 segi lah. Tapi kita tak boleh masuk lah atas pangkin tu. Dia letak tali merah tu. Situlah ditandakan dengan pangkin Ahli Sufah. Yang zaman baginda Rasul dulu, geng-geng Abu Hurairah duduk situ. Jadi tuan-tuan, itu hebatnya Abu Hurairah. Walaupun dia hidup 4 tahun dengan Nabi zaman Islam dia, tapi dia telah berjaya menjadi sahabat yang paling banyak
meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita rahimallahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, tidak adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menandingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya Imam Syafi'i mengiktiraf Abu Hurairah itu sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sikit tentang Abu Hurairah supaya kita kenal dia. Sebab bila baca hadis saja mesti jumpa nama dia. Hadis saya baca pagi ni pun an Abi Hurairah. Tak ada orang lain dah. Kebanyakan hadis memang nama dia je. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu bertanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ataupun saat situasi bersedekah yang macam mana, yang kalau kita sedekah pada masa itu dianggap ajran azima, mendapat pahala yang paling besar, paling terbaik, yang paling banyak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 situasi, ada 3 keadaan yang kalau kita sedekah pada masa itu dianggap memperolehi pahala-pahala yang sangat besar. Yang pertama, kata Nabi, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat. Pertama, kita sedekah masa sehat. Kita biasa tengok orang sedekah masa sakit. Pasal apa tuan? Dia kata, ustaz, ambil RM50 ni ustaz, saya sebenarnya daripada semalam memulas perut, senak-senak, entah silap makan rebung kok mana tak tahu. Jadi pagi ni saya hadiah ustaz RM50. Mudah-mudahan berkat RM50 saya sedekah ni lega sakit perut. Saya pun kata balik, kalau makcik nak lega lagi cepat, 100 lah. Contoh lah. Jadi kita sedekah masa sakit tu biasa. Bila kita sedekah time kita sehat, time kita sehat ni maknanya kita tengah selesa, kan? Kita sehat, tengah lega, tengah lapang, tengah selesa, tengah elok, tengah tenang. Masa itu kita bubuh dalam tabung surau masjid kita, tabung anak yatim, tabung kebajikan, tabung elektrik. Masa itu Nabi kata besar pahala. Tapi berapa ramai orang yang mampu sedekah masa sehat? Adalah, tapi tak tahulah ramai mana tuan-tuan. Tapi saya tengok tuan-tuan memang hebatlah sedekahnya. Saya tengok tadi tuan-tuan, nampak juga ibu-ibu, kan, sebelum masuk tadi kona pergi tabung belakang. Dia kata, macam mana ustaz nampak? Saya ada celah-celah pokok tu. Jadi saya nampak lah, kan, tuan-tuan dah buang kasut, jalan kona pergi tabung hitam kat tepi dinding, masuk duit dalam tu, kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian,
kita sebenarnya kena lazimkan diri kita sedekah. Latih. Aku setiap hari datang surau masjid, at least lah satu waktu sekali ke, subuh ke maghrib ke, mesti masuk duit. Lazimkan diri. Dan itulah juga benda yang saya buat setiap hari. Setiap kali saya pergi kuliah surau masjid, mana-mana pejabat ke apa, saya akan ambil duit sikit, buh dalam kocek. Sampai tempat surau masjid, saya akan masuk dalam tabung. Niat untuk arwah mak ayah, mertua, adik-beradik yang dah meninggal. Untuk kita ni tak apalah kita hidup lagi tuan. Ada lagi ruang pahala kita boleh cari tak? Niat sedekah tu kita boleh niat untuk arwah. Sebab diorang dah tak ada apa dah tuan-tuan. Mak ayah kita yang dah meninggal dunia dalam kubur hari ni, dah puluh tahun dah meninggal, dia dah tak ada apa boleh buat. Dia ibarat menunggu je daripada anak-anak ni kan. Apa anak-anak aku nak kirim kat aku hari ni. Jadi kita hantarlah pahala sedekah tu sikit. Mudah-mudahan terang kubur dia. Mudah-mudahan tak ada kena seksa dalam kubur. Boleh jadi peninding daripada seksaan. Tapi saya perasan dah, saya kalau bawa duit, sampai aja terus kena masuk. Cari tabung terus bubuh. Kalau saya masuk surau terus pergi semayang, nanti duit RM10 tu bawa balik terus. Dia terlupa lah. Buang-buang jubah jatuh RM10. Allah, terlupa nak buh dalam surau tadi. Tapi dapat apa pahala tu? Dapat pahala niat. Kita dah niat dah buat keluar RM10, buh dalam poket. RM5 ke RM10, RM20, tak kisahlah kan, berapa kita mampu lah. Tahu-tahu kelang-kelang kabut masuk surau, ceramah, kuliah-kuliah, sembang balik, duit terlupa buh. Malaikat tulis pahala niat. Tapi syarat jangan hari-hari terlupa. Pening malaikat nanti. Malaikat tengok, teruk no pelupa Pak Haji ni. Kan? Jadi tuan-tuan, konsep dia sampai je terus cari tabung. Kan? Sebab kita nak balik lagi kalut dah. Kalut nak ambil nasi lemak atas meja belakang tu. Jadi tak ada nak sedekah dah. Terlupa kan. Nyembang pula habis terlupa. Jadi ingat, sedekah yang terbaik ni waktu kita sihat. Habis kalau kita sedekah masa sakit ustaz, tak baik lah. Bukan tak baik, bagus juga daripada langsung tak sedekah. Tapi dari sudut ganjaran tu lebih ketika kita sihat. Sebab Allah nak tengok sewaktu kita senang lenang, sewaktu kita sihat ni, kita ada tak ingat pada dia, ada tak niat nak infak dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, semasa kita sihat ni kita bagilah. Kalau orang tanya berapa banyak kita nak infak, nak bagi ni ustaz, itu atas kemampuan kita masing-masing. Ada orang mampu RM1, RM1 lah. RM5, RM10, RM20 ke, ikut kita lah. Kan? Sebab saya dah jumpa dah banyak orang yang infak ni macam-macam saya tengok. Macam-macam jenis saya jumpa dah. Ada satu tempat tu, seorang hamba Allah dalam surau tu, dia very humble dia panggil. Tengok gaya tu macam tak berduit, kan? Kalau tengok gaya luaran, dressing, penampilan dia macam biasa-biasa je. Tapi saya selalu dengar cerita dalam kocek dia ada kertas keping, iaitu cek. Kalau hari tu dia datang, dia bawa cek tu, hari tu ustaz yang ceramah tu ada buat kutipan sikit, boleh kat ustaz tu cek tu. Dia biasa cek ni tuan-tuan, jarang orang tulis RM30 sahaja.
Baik kau bagi cash je. Buang-buang kertas cek je nak sign. Cek ni kurang-kurang 1,000 kan. 500 ke tak? Kurang-kurang. Tapi haji tu bukan 1,000, 5,000 busuk-busuk, 10,000, 30 pun saya pernah dengar. Tapi malang saya tak pernah dapat lah. Itu yang malangnya. Ustaz lain je yang kena. Giliran saya tak pernah kena pun. Kan? Contoh. Ada satu tempat saya pergi, surau juga. Dia jenis ikat duit RM50, 20 keping. Cash. Diikat dengan getah 1,000. 20 keping RM60 tu 1,000 kan. 20 kali 5 50, 1,000 lah. Yang itu saya pernah kena sekali Ramadan. Alhamdulillah dapat agak sekali. Tapi saya tanya JK, saya kata siapa dia yang bagi 1,000 ni? Ikat getah kan, RM50. Tebal lah, 20 keping kan. Dia kata, Ustaz, ada seorang jemaah kita ni, dia memang macam tu Ustaz. Dia sedekah mesti 1,000 ikat getah punya. Itu style dia pula. Jadi tuan-tuan, macam-macam kita jumpa. Tapi kita kena pegang satu benda. Setiap apa yang kita infak, terutama wang ringgit ni tuan-tuan, dia sebenarnya tidak ada istilah mengalami kerugian. Tidak ada. Kena ingat tu sampai mati. Walau kita sedekah pagi ni 100 pun takkan rugi punya, jangan risau. Walaupun syaitan itu kerja dia macam itulah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah sebut dalam Quran. Syaitan itu sentiasa membisikkan kamu dengan kemiskinan ketika kamu bersedekah. Itu kerja setan. Kita bagi 100 pagi ni, setan kata rugi mat. Baik kau guna 100 ni pergi pasar tani kat Shah Alam lagi, kat stadium, banyak boleh dapat. Itu setan. Tapi bila kita yakin dengan janji Allah Rasul, kita tak peduli ya tuan-tuan. Aku bagi RM20 pagi ni, nanti Allah ganti ya. Pandailah Allah ganti kot mana pun. Dia bagi kita sihat, dia bagi kita tenang jiwa dengan asbab sedekah tadi. Dia bagi anak kita berjaya dalam peperiksaan. Dia bagi jadi anak kita anak yang soleh berkat kita infak selalu. Allah boleh buat macam-macam. Walaupun nak buat kerja baik ni, sedekah ni memang dia ada cabaran dia. Bukan dia bukan senang seluk-seluk terus masuk je tuan. Bukan. Ada orang nak seluk masuk, nak boh RM1, RM2, mata mengantuk, seluk-seluk RM50, tak perasan. Warna sama. RM1 dengan RM50 kan lebih kurang aja. Dah termasuk RM50, demam 4 hari lepas tu. Pasal apa tuan? Tak biasa. Itu cabaran. Ada satu kisah semalam pun saya ada cerita rasanya. Ada anak murid kita ni, dulu ini zaman sebelum ada Grab, taksi Grab ni lah, Uber apa semua ni. Zaman taksi tahan tepi jalan dulu kan, color merah putih dulu ni, taksi kuning hitam. Dia ni anak murid tuan-tuan, dia orang mengaji macam tuan-tuan kan, ada ilmu agama sikit. Jadi dia buat macam ni tuan. Dia kata, Ustaz, saya memang dah niat dah, tiap-tiap hari saya bawa teksi Ustaz, saya punya pendapatan untuk first customer saya, berapa pun saya dapat, lepas saya dah drop customer tu, saya akan singgah masjid, surau yang terdekat, saya semayang duha. Lepas tu saya masuk duit pertama yang saya dapat tu dalam tabung. Kalau pagi tu dapat RM20, first customer, RM20 tu semua saya masuk tabung. Saya nak keberkatan dalam mencari rezeki. Allah uji ya? Allah uji tuan.
Satu hari tu dia duduk KL, duduk Kuala Lumpur kita lah. Satu hari dia dapat first customer nak pergi Pulau Pinang. Tuan-tuan rasa berapa ratus? 200-300 lah dalam tangan. Kalau kita macam mana rasa-rasa? Habis itu saya tanya macam mana? Tak apa Ustaz, saya dah niat macam tu. Sampai Penang, drop kawan tu, singgah masjid dekat, semayang sunat apa semua, 300 itu saya boh Ustaz. Mujur tak demam. Kan? Allah bagi kekuatan tuan-tuan, lepas tu rezeki Allah ganti, tak usah risau tuan. Jadi kita kena ingat tu, kalau kita nak lebih pahala yang besar, sedekahlah di waktu sihat. Itu nombor satu. Yang kedua, Nabi sebut waktu yang besar pahala untuk kita sedekah adalah ketika kamu berasa kedekut dan takut menjadi miskin. Masa kita tengah, ini kalau aku bagi ni sekarang, sesak juga aku ni. Macam tu kan. Waktu kita rasa tengah sesak, timbul rasa kedekut masa tu, kita rasa macam kalau aku bagi ni kan boleh jadi susah hidup aku ni, walaupun RM10. Contoh masa zaman Covid mengganah dulu lah, zaman PKP, PKPP apa semua ni kan. Masa tu kan kerja tak ada, duit tak berapa nak ada kan. Orang-orang yang macam kami yang tak ada kerja masa tu, memang tak ada kerja pun, tak ada kuliah. Nak kuliah apa? Masjid pun tutup kan. Apa yang nak dikuliah kan? Setahun setengah kami tak ada kuliah. Ada orang tanya, Ustaz boleh hidup ke? Kau tak nampak aku hidup hari ni? Bongok punya soalan. Kan? Rezeki Tuhan bagi tuan-tuan, bukannya manusia bagi, bukan kuliah yang bagi, Allah yang bagi kan. Saya kuliah, AJK bagi sagu hati sikit, itu asbab saja. Jadi tuan-tuan, masa kita tengah Covid dulu ni, ada yang dibuang kerja, macam-macam lah ujian masing-masing Masa tu semua berkira dengan duit lah. Nak beli pun memikir, nak order online pun macam-macam lah masa tu. Tiba-tiba tengah sesak macam tu tuan-tuan, kita dengan senang hati bawa keluar duit, infak. Dan hari ni lebih mudah lagi, kita ada QR code. Kita boleh scan dengan handphone, lepas tu transfer saja, terus masuk ke akaun kawan tu. Lagi senang tuan-tuan. Jadi tengah timbul rasa bakhil, rasa sayang pada harta. Dia kadang ada juga masa-masa tu datang tuan-tuan. Kita tengah mikir duit ni aku nak guna ke lain ni, tapi ustaz pula pagi ni gatal-gatal pula minta sedekah sikit kan, bawa tabung lagi. Memang ada pun saya bawa tabung, tunggu kejap lagi. Kan, time hujung bulan ni aku nak guna duit, awal tahun nak beli baju sekolah anak lah apa, time ni lah ustaz nak minta pula kan. Dia tengah berlawan tu, tengah berlawan perasaan tu, zap masuk RM10. Contoh, itu besar pahala tu. Dalam keadaan kita rasa terdesak, dalam keadaan kita rasa macam ruginya kita bagi, dalam keadaan ketika itu kita rasa takut jadi miskin, Allahu Akbar, masa tu kita infak sikit, besar pahala tu. Saya sharekan benda ni pagi ni supaya timbul rasa sedikit kesedaran. Saya tahu dah tuan-tuan semua, ibu-ibu memang kaki sedekah pun. Yang semua menonton live kita ni pun semua kaki sedekah. Tapi kita nak timbulkan lagi rasa semangat untuk sedekah tu. Semangat kita nak infak tu. Semangat untuk kita berbelanja di atas jalan Allah.
Sebab kita kena ingat semua harta benda wang ringgit yang kita ada bukannya mutlak 100% kita punya. Walaupun kita usaha sendiri dengan izin Allah, tapi ada hak orang lain yang kita kena selesaikan. Jadi tuan-tuan, yang kedua adalah kita memberikan infak di saat kita rasa kedekut dan kita jadi risau kalau kita infak itu dalam keadaan kita boleh jatuh miskin. Sebab memang syaitan dia akan hasut tuan-tuan, macam ayat saya baca tadi lah. Allah kata asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepada kamu di saat kamu sedang sedekah. Bila kita nak keluar duit, buka zip wallet, buka purse kita, masa nak tarik duit, kita rasa ni sekarang miskin aku ni. Ingat, itu bisikan syaitan. Jangan layan. Di saat timbul rasa perasaan itu, kita pun bubuh juga duit dalam tabung tu. Ajran azima, kita akan dapat pahala yang sangat besar. Jadi tuan-tuan, itu yang saya sebut di awal tadi. Latih diri kita dengan sedekah. Kedekut-kedekut bakhil ni semua Allah tak suka. Allah sangat benci orang-orang yang kedekut, orang yang bakhil. Sebab apa Allah benci? Sebab orang yang bakhil, kedekut ni, dia rasa harta tu macam dia punya. Bila dia rasa dia punya, saya yang susah payah ustaz, bekerja keras mencari duit, pecah peluh siang malam pagi petang, sampai tinggal anak bini ni berminggu-minggu cari duit. Tiba-tiba saya nak sedekah ke orang, pahal dia timbul rasa sayang, rasa cinta pada harta. Akhirnya datang penyakit bakhil. Allah sangat benci tuan-tuan. Sebab bakhil ni sangat berbahaya. Cukuplah kita tengok cerita labu-labi. Dalam tu ada watak Haji Bakhil kan. Piramli buat cerita tu, ada iktibar yang besar untuk kita yang faham jalan cerita tu. Dalam filem tu tuan-tuan, bila almarhum Tan Sri Piramli dia wujudkan watak Haji Bakhil tu, dia nak ajar kita supaya jangan bakhil. Sebab kesan bakhil tu sangat dahsyat. Nama pun Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Allahu Akbar. Nama pun dah ngeri ya tuan-tuan. Kalau dalam IC nama macam tu memang teruk betul kan. Haji Bakhil, tapi pergi haji dan pergi haji lah kan. Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Dia punya tahap bakhil tu tak boleh bincang lah tuan-tuan. Anak perempuan dia Manisah. Tuan-tuan tengok kan cerita tu kan. Ke tuan-tuan baca Quran je ni, macam tak tahu je kan. Jadi anak dia minta, bapak-bapak minta 300 nak beli mesin jahit. Tumbang orang tu, pensan terus. Datang cikgu Murad dengan cikgu apa tu, dua orang bawa briefcase, minta derma daripada sekolah Hulu Kelang. Demam, menggeletar satu tubuh, bergulung dalam selimut. Lah kali bagi RM1 dia. Dia kata budak-budak tak pandai kira duit. Ada pula dalil dia tu kan. Cikgu Murad balik muka biru tu, menghadap guru besar. Dia gelak dia, guru besar dia. Takkan RM1 dia kata. Akhirnya Cikgu Murni offer kan, biar saya pergi rumah Haji Bakhil. Terus hilang demam. Penangan Cikgu Murni dapat 1,000, kain 3 gulung terus. Gatal betul Haji Bakhil ni tu. Tapi watak tu hidup kan.
Dia nak ajar kita dahsyatnya kalau bakhil tu berada dalam jiwa manusia. Satu benda pun dia tak boleh nak buat. Sayang berkira dengan harta. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingat tuan-tuan, kalau kita boleh rajin infak, insya-Allah rezeki kita murah tuan-tuan. Jangan risau. Saya dulu ada mengajar dekat masjid Kota Damansara. Dia panggil Masjid Kuning. Masa masjid tu buka, saya jadi perasmi. Bukan perasmi merasmikan masjid tu, bukan. Perasmi naik atas mimbar. Saya ustaz yang merasmikan khutbah hari raya. Saya dijemput khutbah raya. Masa tu masjid baru buka. Masjid tu ramai jamaah yang educated, yang kaya-kaya lah, kan. Ada situ pun ramai artis. Saya banyak jumpa artis ni dekat Gombak, Kota Damansara, Shah Alam pun ada sikit. Jadi dekat sana saya jumpa pelakon ada, penerbit ada, penyanyi ada, pelawak pun ada. Tapi bagus diorang datang kuliah. Diorang dengar kuliah tuan. Banyak saya jumpa pelawak terutamanya, kan. Dia buat melawak dalam TV tapi kuliah tak tinggal, semayang jaga. Bagus diorang sebenarnya. Jadi ada sahabat saya ni, dia AJK lah, meninggal dah, arwah Haji Fazil nama dia. Dia kata, ustaz, ada seorang artis ni, dia kalau derma dekat tabung masjid kami, ustaz, dia akan bagi RM50, ustaz. Kita dengar RM50 biasalah, kan. Sabar, cerita tu belum habis. Buat tenang. Sabar, cerita belum habis lagi. Dia kata, ustaz, kawan ni dia akan infak RM50 pada semua tabung yang ada dalam masjid. Dengar sampai habis tu. Alah, RM50 saya pun bagi kat pagi ni. Sabar, cerita tu tak habis lagi. Masjid Kota Damansara tu besar tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah singgah situ, kan. Kalau Ramadan kita tazkirah sampai ke tangga, tuan. Kereta yang parking sebelah kereta ustaz ni bukan kereta biasa, Ferrari. Kita pakai Honda biasa cabuk, tuan. Tengok kereta kita dah makin kecil jadi, kan. Kereta semua mewah, kereta semua hebat-hebat lah, tuan-tuan. Jadi artis ni dia akan letak setiap kali infak RM50 setiap tabung masjid yang ada. Dia pusing keliling. Kalau ada 10 tabung dah 500, kan. Kalau 20 tabung 1000, kan. Pasal apa dia boleh buat gitu? Dia bukan sebab dia duit banyak sangat, itu satu hal lah. Tapi tak semua orang duit banyak boleh buat macam tu. Berapa banyak orang kaya yang berkira, kan. Nak bagi ustaz lebih pun berkira. Alah, ustaz tak payahlah, ngajar ngaji je RM20 dah lah. Oh, kalau ajar tuition bahasa Inggeris 300 dia bayar. Ni nak naik angin ni. Geram tak kadang-kadang, tuan. Dengan ilmu agama berkira. Dengan ustaz tu tak kisah, bagi berapa pun tak apa. Ustaz ni makan pahala je, nasi tak makan. Sedap je bercakap gitu, kan. Kadang geram tak, tuan? Setengah lah, bukan semua tak. Jadi pasal apa dia boleh infak RM50 satu tabung? Pasal dia dah melazimi diri dia. Dia dah terbiasa buat, tuan-tuan. Memanglah orang Melayu kata ala bisa tegar biasa, kan. Mula-mula memanglah kekok, tuan. Mula-mula kita nak sedekah RM50 memang demam 3-4 hari. Kadang-kadang tersilap masuk, terpaksa telefon bendahari pula.
Bang, tadi saya termasuk 50 bang, minta pulang 40 boleh? Saya sebenarnya nak RM10 je sebenarnya. Duit tukar tak ada, terpaksa masuk juga. Kan? Jadi tuan-tuan, melazimi itu. Mula-mula memanglah kekok. Mula-mula kita ni orang lelaki dulu belajar bawa kereta, memang kekok kan. Masuk gear, langgar pokok, pasu bunga. Saya belajar bawa kereta manual. Zaman dulu kan manual kan. Bukannya ke mana, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dekat laman rumah arwah mak, 3 pasu bunga pecah, mampus kan. Mak kata, siapa pula yang pergi rodok aku punya pasu bunga ni? Jenuh, tali pinggang jawab. Jadi tuan-tuan, kita mula-mula bawa kereta, Allah, dah lah steering berat macam batu. Kereta dulu-dulu kan, dia tak ada power steering. Bawa, saya ingat lagi, bawa atas jalan raya masa tu. Tukar gear tuan-tuan, daripada gear 2 masuk gear 3, kereta berjalan, mata tengok gear. Tak ke gila punya kerja tu. Kan, tengok gear, mana nak dihalakan gear tu. Ni kereta berjalan ni. Mujur tak langgar orang tu. Mula-mula belajar bawa kereta memanglah kekok. Dah 20 tahun bawa kereta macam ni. Terror dah lah. Terror dah lah. Dah biasa. Tengok ruang tu dah tahu aku boleh masuk tak parking ni. Nak potong macam mana dah tahu dah jarak. Anggaran lepas ke tidak kalau aku potong ni kan. Semua dah tahu. Masuk side parking lepas ke tidak. Kan, nak kona lipat macam mana, semua dah tahu. Pasal dah 20 tahun bawa kereta. Pegang steering pun 2 jari je. Macam F1 tu. Kan. Jadi sama macam ibadah kat tuan-tuan. Mula-mula memang kekok, dah lama buat sedekah dah hari-hari, biasa. Saya mula-mula ceramah dulu, tuan-tuan ingat handal macam ni ke? Tak. Berpeluh tuan-tuan. First saya ceramah di pejabat. Itulah kali pertama saya mula berceramah ni. Nama dia Talasco Insurance, dekat Kuala Lumpur, dekat Jalan Cokit. Kuliah Zohor kali pertama. Ke kanda saya, Ustaz Saluddin bawa. Dia kata, hari ni jadual saya ganti dengan adik katanya. Nak mempromosi adik dia. Saya pun start kuliah, saya tengok tuan-tuan. Kuliah Zohor pejabat kan. Perempuan ada 30 orang, laki ada 3 orang aja. Spesies yang hampir pupus lah. Akhir zaman. Saya pula masa tu bujang, belum kahwin. Berpeluh ni walaupun aircon sejuk. Pasal tak pernah ceramah. Saya pun tunduk sampai kesudah tuan. Haram aku tak tengok depan pun masa tu. Takut. Tak biasa tuan. Pegang kitab sampai 2-3 lah. Kalah wali Allah ni. Kan, kalah Tok Guru Besar dengan kitab, segala kitab kita bawa kan. Tak pernah ceramah. Tapi dah 25 tahun ceramah. Bukanlah kata handal, tapi bolehlah sikit-sikit lah. Sebab dah biasa. Jadi kita nak melazimi sedekah tu, memang cabaran dia besar tuan. Tapi insya-Allah lama-lama kita buat okey lah. Baik, akhir sekali tuan-tuan, yang ketiga. Yang ketiga, pahala yang besar, iaitu bila kita sedekah ni di saat kita sedang berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Tadi kita takut miskin, kita bagi tak? Yang ini kita tengah berangan nak jadi orang kaya. Kan, tengah kumpul-kumpul duit, tengah berangan nak buat rumah baru, contohlah tak? Kita nak renovate rumah tengah longgok. Masa itu pula kita infak sikit, besar pahala kan? Yalah, secara fitrahnya semua orang ni nak jadi orang kaya, tapi tak kaya-kaya lagi. Allah belum izin. Saya dengan tuan-tuan lebih kurang kita sama je kan, lebih kurang je lah. Tapi masa kita tengah berangan ni kan, tengah berkira-kira ni, ingat tahun depan 2024 ni nak tukar kereta baru contoh. Itu berangan lah tu dia panggil. Ingat nak renovate, tambah dapur sikit, ataupun tambah bilik satu lagi ke.
berangan. Di celah-celah kita berangan tu, tiba-tiba kita tetap memberikan sedekah. Ini dikira pahala yang sangat besar, tuan-tuan. Itu sebablah saya sebut di awal tadi, tuan-tuan, kita dengan amalan sedekah ni jangan dipisahkan. Ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu akan dibakar oleh api neraka Allah, walaupun hanya kamu bersedekah dengan sebiji buah kurma. Sebiji buah tamar, buah kurma ni tuan-tuan rasa nilai dia berapa sen sangat? Tak, 10 sen, 20 sen macam tu lah kot sebiji. Tapi Nabi kata bagi juga walaupun sikit. Itu maksud dia. Kita sedekah RM1, RM2. Orang Shah Alam RM1, RM2 ni sikit lah, tuan-tuan. Standard mau RM10 punya. Walaupun sikit, Nabi kata mudah-mudahan itu akan jadi pendinding daripada bakaran api neraka Allah. Jangan main-main, tuan-tuan. Sedekah ni dia akan menjauhkan kita daripada bakaran api neraka Allah, insya-Allah. Itu bukan saya cakap, Nabi yang beritahu. Jadi sangat malang dan sangat rugi orang yang ada harta benda, orang yang ada wang ringgit, tapi dia tidak menafkahkan wang ringgit tersebut, harta bendanya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Rugi sangat-sangat, tuan. Baik. Akhir sekali, saya nak tutup di hujung hadis itu. Nabi sebut apa? Nabi kata, oleh itu janganlah kamu menunda-nunda untuk bersedekah sehingga roh sampai di kerongkongmu. Ini satu pesanan yang sangat mahal daripada Nabi kita, tuan-tuan. Nabi kata jangan tunda. Nampak tabung, kebetulan duit bawa, bubuh walaupun RM1, RM2 pun tak apa. Jangan tunda. Nantilah ustaz, maghrib karang lah, besok lah, tunggu hari Jumaat minggu depan lah, tunggu 1 Januari baru nak start sedekah. Jangan tunda. Sehingga kata Nabi, tiba-tiba nyawa kita sudah sampai di halkum. Maknanya tunda, tahu-tahu nak meninggal dah, tuan-tuan. Sakratul maut, dekat nak mati dah, nazak dah, kata orang Melayu, nyawa-nyawa ikan. Lalu apa jadi? Nabi kata, ketika itu baru kamu berkata, ini untuk si Polan dan itu untuk si Polan, padahal ketika itu harta itu sudah menjadi milik si Polan. Masa sakratul maut baru nak bagi, tak ada faedah, tuan-tuan. Memang harta tu dah jadi milik orang dah. Kita mati je faraid kan, dah jadi milik orang. Jadi kalau boleh, jangan ditunda-tunda infak sedekah. Teringat aja, bagi terus. Dan ingat, tiap kali aku nak datang surau masjid, kena bawa duit. Atau bawa telefon, boleh scan QR code. Tak, itu. Ingat benda tu. Jangan langsung tak bagi, tuan-tuan. Sedekahlah. Nabi pun sebut dalam satu hadis yang lain, la yanqus malun min sadaqah bal yazdad atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata tidak akan berkurangan harta benda orang yang rajin infak sedekah, bahkan akan terus bertambah dan terus bertambah. Jadi jangan berkira, tuan, Allah akan ganti balik. Kita yang rajin sedekah ni, kita dah rasa dia punya kelebihan itu.
Dan bagi mereka yang mungkin belum memulakan sedekah ni, mulalah hari ni. Jangan ditunggu besok, jangan ditunggu malam, jangan ditunggu minggu depan, tahun baru ke apa, jangan. Mulakan hari ni, mudah-mudahan Allah beri suatu yang terbaik kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah subuh kita pada pagi ini, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang dapat kita ambil bersama daripada apa yang saya kongsikan tadi, waktu-waktu yang terbaik untuk kita melakukan sedekah jariah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, belanja orang dan sebagainya lah. Tak kira lah apa situasi sekalipun, mudah-mudahan Allah sentiasa memudah carakan kita, insya-Allah. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini, dan 800 lebih yang menonton kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang dapat kita ambil bersama, yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan sebelum saya tangguh, minta laluan satu pengumuman. Pagi ini saya bawa tabung kutipan. Jadi jangan tuan-tuan kata patutlah ustaz cerita buat sedekah. Bukan. Saya memang hari-hari buat tabung. Bukan pagi ni je, tak. Hari-hari saya buat tabung. Jadi tabung yang saya bawa ni tabung untuk kebajikan. Saya nak bantu ada orang miskin dan student kita di Mesir lah. Dan tabung itu juga saya guna pakai untuk pembinaan kompleks tahfiz Al-Khairiyah yang sedang diusahakan oleh sahabat baik saya, Ustaz Farhan Suhud daripada Gombak. Tapi tahfiz tu kita sedang bina di kampung Sungai Pagi Behrang, Tanjung Malim sana. Kalau daripada Tol Behrang tu 7 minit lah sampai ke madrasah tu. Dia sudah pun dibina 70% hampir siap. Sekarang ni dah masuk fasa yang ke-6, iaitu kita nak bina asrama ataupun kuartus guru. Kos dia untuk kuartus guru ni 1.4 juta. Jadi pagi ni dapat 1 juta pun alhamdulillah lah. InsyaAllah. Nah, baik, jadi tuan-tuan, tabung tu ada atas kursi kat belakang tu. Situ pun ada QR code lah, kalau tuan-tuan nak scan pun boleh. Dan saya dahulukan jutaan terima kasih kepada muslimin muslimat yang melakukan infak pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kita semua, insya-Allah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan biiznillah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah Suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa dalam